Okey, hai. Jadi kita akan sambung dengan discussion soalan nombor 6, soalan SPM Trial MRSM Mathematics Paper 1 tahun 2019. Okey. Jadi untuk soalan nombor 6 ni, kita diberi gambar rajah ya, dan kita dibagi tahu yang this diagram ataupun this shape is actually a regular pentagon. Okay, dan shape JLMN ni adalah parallelogram. Okay, jadi and this one KJN ni basically straight line lah. Okay, LIM pun straight line jugalah, should be straight line. Okay, jadi sebelum kita start jawab soalan, saya nak sama-sama recap, okay, berkenaan dengan beberapa perkara penting lah. Okay, jadi ada banyak konsep yang saya nak tekankan untuk soalan nombor 6 ni. The first of all is berkenaan dengan sum of interior angles. Jadi bila kita cakap polygon ni boleh jadi, macam kita tahulah, okay, boleh jadi banyak jenis. Okay, sama ada segitiga, boleh jadi segi empat, boleh jadi yang ada 5 sisi, pentagon ke, octagon ke, dan sebagainya, heptagon, macam-macam boleh jadi bentuk ya. Dan formula dia basically n tolak 2 darab 180. That's why kalau anda masih ingat, kalau segitiga sudut dalam dia adalah 180 darjah kan. Kalau segi empat pula, sudut dalam dia 360 darjah. Dah macam segi empat kena makan kena makan tikus pula. Okay, basically ni segi empat yang sempurna lah ya. Okay, jadi 360 darjah. Jadi dan sebagainya lah. Dan sama juga dalam kes pentagon ni, kita boleh cari dia punya sudut kat dalam dia berapa, total dia berapa, dengan gunakan this formula. Jadi n ni basically merujuk kepada sisi dia ada berapa, and just tolak 2 and then darab 180 je lah, as simple as that. Okay, dalam kes ni 3 tolak 2 darab 180, 4 tolak 2 darab 180. Dalam kes ni nanti yang kita akan guna is basically 5 lah, sebab ada 5 sisi, dan tolak 2 darab 180. Jadi formula ni jangan risau, diberi dalam exam sheets. Okay, jadi kalau kita refer to this page, okay, muka surat berapa ni? Muka surat 3 ya, muka surat 3. Formula nombor 11 lah, okay, diberi dalam soalan. Okay, jadi jangan risau, cuma kita kena faham macam mana nak apply je lah. Okay, jadi itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua saya nak tekankan adalah berkenaan dengan regular polygon. Polygon macam yang saya cakap lah, boleh jadi macam-macam, regular triangle ke, square ke, pentagon ke, macam-macam lah. Okay, jadi apa maksud regular polygon? Maksudnya sisi dia sama panjang. Sisi sama panjang. Okay, jadi untuk soalan nombor 6 ni, kita sebenarnya boleh, selalunya kalau sisi sama panjang, kita boleh buat bentuk macam ni lah. Okay, sisi dia sama panjang. Okay, sisi dia sama panjang lah. Okay, sisi ni dengan ni sama panjang dengan sini, sini sama panjang juga, sini pun sama panjang juga. Itu maksud regular polygon ataupun dalam kes ni regular pentagon lah. Tapi konsep paling penting regular polygon ataupun regular pentagon dalam kes yang kita akan jawab nanti is basically dia punya sudut ni akan sama. Okay, sudut dia akan sama lah. So basically kalau kita dah cari sum of interior angles tu berapa, okay, kita sebenarnya boleh bahagi je dengan 1, 2, 3, 4, 5 untuk dapatkan sudut yang sama. Okay, faham Nanti kita akan tengok macam mana nanti. Okay, jadi itu berkenaan dengan regular polygon. Okay, lepas tu saya nak juga sentuh berkenaan dengan parallelogram yang kita akan jumpa lah dalam soalan ni. Okay, jadi parallelogram ni bentuk dia macam ni lah. Maksudnya kalau saya boleh lukis balik, harap cantik lah ya, sekejap. Jadi contoh kita ada straight line macam ni, kita ada straight line macam ni. Dia macam sengit sikit lah. Jadi itu maksud parallelogram, dia sengit sikit. Tapi walaupun dia sengit, okay, this one dengan this one is straight line lah.
This one dengan this one dia macam parallel. Okay, dia parallel. Jadi kalau ni dengan ni parallel, ni dengan ni parallel, apa yang kita boleh expect sebenarnya, sudut dekat sini kalau dia X darjah, this one pun akan jadi X darjah lah. Kalau sudut dekat sini Y darjah, this one pun akan jadi Y darjah. The same thing for kepanjangan dia. Kalau panjang dia kat sini M, this one pun M. Kalau panjang dia dekat sini N, dekat sini pun N. Dia punya similarities dekat sudut dan juga dekat kepanjangan dia lah. Okay, jadi itu berkenaan dengan parallelogram. Okay, kenapa saya sentuh semua ni, kita akan apply sebenarnya all this knowledge sebenarnya. Okay. Okay, seterusnya kita akan fokus berkenaan dengan isosceles triangle dia. Okay, isosceles triangle. Okay, ataupun dengan ni triangle lah, bayangkan ni triangle lagi buruk sikit lah, tak apalah, kita kes balik, buruk sangat pun sakit hati juga tengok kan. Jadi isosceles triangle boleh lah. Okay, jadi apa maksud isosceles triangle? Basically dalam bahasa Melayu adalah segitiga sama sisi lah, sama kaki. Okay, bila segitiga tu sama kaki, okay, contohnya bentuk macam ni lah supaya lagi nampak. Okay, okay, bayangkan ni segitiga yang cantik lah, segitiga sama kaki. Apa maksud sama kaki? Kaki dia sama panjang. Kalau ni M, this one is M lah. Jadi bila ni sama panjang dengan ni, sudut dekat sini kalau dia X, sudut dekat sini pun kena jadi X lah. Okay, yang ni tak semestinya sama lah. Ini akan jadi contoh Y. Okay, jadi kepanjangan dia tak sama. Yang ni pun kepanjangan dia pun tak semestinya sama lah. Okay, boleh jadi N. Cumanya kalau apa yang point penting untuk isosceles triangle ataupun segitiga sama kaki, okay, sama kaki ni, okay, alias ya, okay, is that dia punya kepanjangan sama dan dia punya sudut pun sama lah. Okay, jadi itu untuk isosceles triangle. Dan last but not least, ni simple lah. Okay, straight line. Okay, straight line ni penting juga sebabnya, kenapa straight line penting? Basically kita tahulah kalau ada straight line, okay, bayangkan ni straight line, sudut dia adalah 180 darjah. Okey, jadi itu serba sedikitlah konsep berkenaan dengan apa yang kita akan apply untuk soalan nombor 6 ni. Okey, jadi soalan minta kita cari find the value of y lah, nak tahu sudut y ni berapa. Jadi macam yang kita dah tahu tadi, kalau sudut untuk parallelogram ni, bentuk parallelogram kan, kenapa saya tahu ni parallelogram? First of all, sebab soalan dah bagi tahu JLMN is parallelogram lah. Jadi kalau sudut dia dekat sini X, dia punya opposite sudut pun is also X lah. Jadi dalam kes ni kalau sudut dekat sini Y, jadi dekat sini pun is also Y degree. Okay, Y degree lah, buruknya degree. Y degree. Boleh lah. Okay, jadi Y degree. Jadi kita tahu KJN ni straight line. Macam ni saya tahu straight line daripada soalan juga. KJN and LIMR straight line. Jadi kalau straight line kita tahu dia 180 darjah. Jadi apa yang saya nak buat is actually saya boleh tahu kalau lah 180 darjah straight line ni, and kalau saya try untuk cari this angle, let's say saya panggil angle ni X here. Okay, kalau 180 darjah tolak X degree, okay, saya akan dapat Y darjah. Betul tak? Berdasarkan konsep kita belajar tadi lah. Dan Y ni should be sama lah sebab yang parallelogram punya konsep tadi. Okay, jadi kita just kena cari X punya degree lah berapa. Okay, jadi dalam kes ni, kita nampak ya, this one is sebenarnya isosceles triangle. Kenapa saya tahu dia isosceles triangle? Sebabnya HIJKL ni regular pentagon. Maksudnya sisi dia semua sama panjang. Jadi kalau saya potong dekat segitiga ni, maksudnya dia sama kaki lah untuk triangle KJL ni. Jadi kalau ni X, this one pun should be X lah. Okay, jadi saya juga tahu ya, ni segitiga kan. Jadi kalau segitiga, dia punya sudut dalam ataupun interior triangle is 180 darjah kan. Jadi apa yang saya boleh buat, 180 darjah tolak dengan contoh dekat sini, saya kena carilah ni berapa. Ni contoh saya panggilkan sebagai alpha degree lah, contoh alpha degree. Okay,
should be sama dengan 2x. Betul tak? Jadi daripada situ kita akan try to work out lah. Dan kita tahu lagi satu je sebenarnya, alpha degree ni kita boleh cari sebenarnya dengan applykan konsep sum of interior angle of polygon dan juga regular polygon lah. Okay, sebab sudut dia sepatutnya samalah. Jadi untuk kes yang pertama ni, saya akan cari dulu sum of angle dekat dalam pentagon ni. Jadi kita tahu ya, formula dia adalah n tolak 2 darab 180 darjah. Dan kita tahu n ni merujuk kepada sisi ya. Jadi sisi dalam kes ni ada 5. 5 tolak 2 darab 180 darjah. Jadi kita guna je kalkulator. Okay, kita ada sekejap. Jadi kita letak sini. Jadi kita ada 5 tolak 2. Better buat dalam bracket terus. 5 tolak 2. 5 tolak 2 darab 180. Kita akan dapat 540 darjah lah. Okay. Maksudnya apa? Okay, sekejap ya. 540 darjah. Apa maksud 540 darjah tu? Sekejap. Okay, apa maksud 540 darjah ni? Basically, kalau saya tambah this one dengan this one, dapatlah 540 darjah. Okay, dan kita tahu ya, kita ada berapa angle kat sini? 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 alpha. Okay, kita ada 5 alpha. Kenapa saya guna 5 alpha? Sebab kita tengah discuss tentang regular pentagon lah. Jadi bila regular di sama sisi, angle dia should be sama lah macam apa yang kita dah discuss benda tadi. Jadi alpha kita adalah sama dengan 540 degree bahagi dengan 5, which is sama dengan guna kalkulator. Okay, 540 tadi bahagi 5, 108 degree lah. Okay, 108. Banyaknya ekor. Sekejap. Buruk betul nombor 108 degree. Okay, jadi maksudnya ni 108 degree, 108 degree, 108 degree, 108 degree, 108 degree. Barulah dapat total 580 degree kat dalam. Okay, dan kita dah cari alpha tadi kan. Ya, jadi alpha kita dah ada, kita boleh cari x kita berapa tadi. Jadi daripada sini, okay, kita tahu 180 degree tolak dengan 108 degree, okay, dia sama dengan 2x lah. Jadi 2x kita actually sama dengan ni daripada sini. Contohlah ni adalah equation first, ini equation second lah. Okay, jadi untuk yang ni saya gunakan equation second lah. Jadi saya akan guna kalkulator. Jadi 180 tolak 108 ia sama dengan 72 degree. Dan saya nak x saja kan. Jadi x saya adalah sama dengan bahagi 2 lah. Jadi bahagi 2 36 degree. Okay. 36 degree tu apa maksud 36 degree? Maksudnya sudut isosceles triangle ataupun segitiga kaki sama kita ni, satu ni 36, satu kat sini 36. Okay. Jadi kita dah dapat x berapa. Jadi kita boleh guna equation yang first tadi lah. Okay. Jadi equation first tadi. Okay, equation yang first tadi. Okay, daripada sini. Equation first. Okay. Kita ada 180 darjah. Kenapa 180 darjah tadi? Sebab dia straight line. Kalau yang nombor 2 tadi, dia 180 darjah sebab dia segitiga. Jadi hati-hatilah di konsep dia tu. Okay, jadi untuk yang first tadi, 180 darjah tolak x kita. Okay, x kita adalah 36 degree sekarang. 36 degree should be sama dengan y lah. Jadi y kita sama dengan berapa? Guna kalkulator je lah, simple je kan. Di 180 tolak 36 sama dengan 144. Okay, 144 darjah. Okay, buruknya. Okay, 144 darjah. Jadi kalau kita tengok pilihan jawapan, kita sepatutnya pilih this one lah. Okay, this one as the answer lah. Jadi itu dulu untuk soalan nombor 6. Kita sambung kemudian untuk soalan nombor 7. Kalau tak akan jadi pending lah. Okay, kita try buat sesuatu lah. Yang penting kita faham konsep-konsep dia dulu. Okay,
Kita jumpa kemudian.